ما وصخرنا مع دول الجبال يسبحنا وكلنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, nikmatnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala panjang umur kita di dalam ketaatan dan ibadah Allah, dan kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa panjang umur kita, yang mana kita sentiasa di dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam sentiasa memburu keridaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan kita bersyukur kepada Allah, inilah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kepada hamba-hamba yang beramal soleh. Pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Bermula yang terlebih patut bagi orang yang alim itu terlebih takut akan Allah pada segala makhluk, dan terlebih zahid daripada segala makhluk, dan terlebih warak daripada segala makhluk, dan terlebih meninggalkan syahwat dan syubhah daripada segala makhluk, dan bahawasanya segala kelakuan orang alim itu bagi dirinya dan bagi orang yang lain, maka binasanya orang alim itu binasa yang lalu bagi orang yang lain, dan bayan itu baik yang lalu bagi orang yang lain kerana ia ikutan segala makhluk. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Di antara lagi disebut oleh para ulama di dalam kitab, iaitu kitab Al-Muwa'idul Badi'ah, kitab memberi peringatan yang indah-indah. Maknanya dalam kitab Risalah ni dah lama dah nak habis. Dia akan masuk pula di belakang tu dawal qulub min uyub, iaitu bagi penyembuh jiwa yang uyub, yang batin. Dia akan masuk perkara yang berkaitan dengan kitab hati, iaitu penyembuh bagi hati daripada uyub yang raib-raib. Itu di antaranya. Jadi ini di antara akhir-akhir di dalam kitab Al-Muwa'idul Badi'ah, pengajaran yang indah-indah yang dinakal oleh para ulama daripada wali-wali, daripada nabi, daripada para sahabat as-salihin. Itu di antaranya apa yang disebut oleh para ulama dalam kitab ini. Bermula orang yang terlebih patut bagi orang yang alim itu terlebih takut akan Allah pada segala makhluk. Bermula yang terlebih patut, yang terlebih sayugia semoleknya orang yang alim ini, dia orang yang paling takut sekali. Itu hakikat sebenar. Yang hakikat sebenar orang alim ni, mesti dia ni terlebih takut daripada segala makhluk. Sebab apa? Sebab dia mengetahui. Sebab dia mengetahui berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan halal haram, dia berkaitan dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata para ulama dalam kitab ini, sepatutnya orang alim ni dia lebih takut daripada segala makhluk. Jadi kalau kita melihat orang alim yang selain, orang alim yang tidak takut selain daripada makhluk, maka itu menunjukkan orang alim itu tidak beramal dengan ilmunya. Kadang-kadang orang awam, orang biasa pula dia terlebih takut, terlebih iaitu takut pada Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan orang alim. Kadang-kadang orang alim sendiri berbuat maksiat pada Allah berbanding dengan orang yang biasa. Kadang-kadang orang alim sendiri yang mengikuti hawa nafsu dia,
Kadang-kadang orang alim sendiri yang langgar perintah Allah dan menyatakan kebenaran itu kebatilan dan kebatilan itu suatu kebenaran. Itu di antara sebab dia mempunyai ilmu dan terlebih zahid daripada segala makhluk. Dan begitu juga disebut dalam kitab ini oleh para ulama yang nakal daripada hadis-hadis Nabi SAW, begitu juga daripada sahabat-sahabat Nabi, iaitu orang alim ni dia sepatutnya zahid daripada segala makhluk. Maksud zahid itu yakni zuhud lah. Maksudnya dia ni terlebih bergantung kepada Allah daripada dia bergantung pada makhluk. Zahid yakni zuhud ialah zahid zuhud boleh berlaku nak panggil, iaitu dia ni sepatutnya dia lebih kena hati dia tu bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala beri jawatan, Allah Taala beri kekayaan kepada dia, nisbah harta dan sebagainya, orang alim ni dia sepatutnya dia lebih hati dia tu bergantung dengan Allah berbanding dengan orang biasa, orang yang bukan orang alim. Sebab sifat zuhud ini adalah sifat suatu kemuliaan bagi seseorang hamba Allah yang nak menjalan hati ke hadatillah. Seorang hamba Allah yang sentiasa nak mendapat redha Allah, maka mesti mereka ini ada sifat zuhud. Yang kita telah ketahui dah, sudah maklum dah, zuhud ialah, mudah ceritanya ialah kita ada kekayaan, kita ada keistimewaan Allah beri, nikmat harta, nikmat keturunan, nikmat apa-apa lagi. Tapi kita tidak pandang dengan nikmat yang Allah beri itu. Kita tak pandang kita ada rumah besar, kereta besar, kita ada keturunan baik dan macam-macam lagi. Kita tak pandang, kita lebih pandang di sisi Allah. Allah yang memberi, itu dikatakan zuhud. Itu sepatutnya orang yang nak menjalan hati ke hadatillah sepatutnya ada sifat begitu. Sifat zuhud orang panggil. Itulah ketika ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu bila ditanya tentang zuhud, dia menyatakan zuhud itu ialah iaitu orang yang sentiasa dalam keridhaan Allah. Sebab hati dia ni, dia ada sesuatu benda, harta dia ada, apa lagi, keistimewaan, kelebihan Allah beri, ilmu ke, Allah Ta'ala beri harta ke, Allah Ta'ala beri bermacam comel dia ke, keturunan baik ke, ramai keturunan, ramai anak beranak dia, tapi dia lebih berharap pada Allah. Orang ni sentiasa duduk dalam keridhaan Allah dan dia beza dengan orang yang dalam kemurkaan. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membaca sepotong ayat yang berbunyi afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ta'malun. Iaitu afaman ittaba'a ridwanallah, adakah sama orang-orang yang mendapat keridhaan Allah dengan orang yang mendapat kemurkaan Allah? Allah Subhanahu Wa Taala tanya, iaitu afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam. Orang yang dalam kemurkaan Allah ni, dia duduk di dalam neraka Jahannam, wa bi'sal masir, seburuk-buruk kediaman, tempat kediaman. Lalu Allah menyatakan di bawah ayat itu, hum darajatun 'indallah. Adapun orang yang mendapat keridhaan Allah ni, mereka ni hum darajat, mereka ni akan mendapat beberapa darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu wallahu basirun bima ta'malun. Dan Allah melihat apa perkerjaan perbuatan mereka buat di atas dunia dulu. Allah Ta'ala tahu. Al-Imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan bahawasanya orang yang ada sifat zuhud ni sentiasa bergantung pada Allah, walaupun Allah beri berbagai kenikmatan kepada dia, kelebihan berbanding dengan orang lain, nisbah ilmu ke, nisbah harta ke, nisbah apa-apa kelebihan Allah beri pada dia ni, maka dia tidak bergantung, dia lebih bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ini, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan orang yang zahid, orang yang zuhud ini sentiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah dalam kitab ini menyatakan
Sepatutnya orang alim ni dia terlebih ada sifat zuhud berbanding daripada segala makhluk, yakni segala orang lain, dan terlebih warak daripada makhluk. Ni dan terlebih warak daripada segala makhluk. Ni orang panggil sifat-sifat hak payah belaka ni. Orang alim nak ada sifat-sifat begini ni payah. Dia belaka. Kalau ada sifat-sifat begini, maka lagi kemah ilmu dia, diri dia tu. Apatah lagi kalau dia beramal, dan dia itu ada sifat warak, dan terlebih meninggal syahwat, iaitu terlebih meninggal syahwat berbanding dengan orang lain. Batu kata kita melihat kadang-kadang orang bukan di kalangan orang alim, dia terlebih meninggal syahwat berbanding dengan para ulama-ulama. Kadang-kadang setengah-setengah tu, kadang-kadang bukan semua. Kadang-kadang tak meninggal syahwat yang melampau, yakni syahwat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang syubhat daripada segala makhluk. Sepatutnya orang alim juga, kata para alim ulama, mesti dia ada sifat dia lebih menjaga barang syubhat daripada segala makhluk. Syubhat ni barang panggil antara halal dan haram, itu di tengah-tengah, itu syubhat panggil. Sebab al-haramul bayyin wal halalul bayyin, halal jelas, haram pun jelas, maka antara tu wa bainahuma tu, wa bainahuma, di antara keduanya tu, itu dikatakan syubhat. Ini orang alim kadang-kadang setengah tu pakai faham je, tak kira halal haram ke, tak kira hak mana hak patut ambil ni pakai timbang. Sepatutnya kata ulama dalam kitab ini, sepatutnya orang alim ni dia terlebih iaitu menjaga syubhat daripada segala makhluk. Maka bahawasanya segala kelakuan orang alim itu bagi dirinya, maka segala kelakuan orang yang alim itu bagi dirinya, sepatutnya dia ada pada diri dia ni, dan bagi orang lain, maka binasalah itu, maka binasa itu orang alim yang lalu bagi orang yang lain. Jadi disebabkan orang alim ni tidak ada sifat-sifat begini, di saat orang lain selain daripada orang alim ada sifat begini, maka binasa orang alim. Orang alim akan binasa daripada orang lain. Dan baik itu baik yang lalu bagi orang yang lain, yakni kadang-kadangnya baik orang lain berbanding dengan orang alim. Itu di antaranya. Memanglah nisbah ilmu tu ada kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada diri seseorang orang alim itu. Diri dia beramal, diri dia tidur, suatu ibadah, diri orang alim tu Allah Ta'ala bagi kelebihan banyak. Bahkan disebut dalam Musnad Imam Ahmad bahawasanya diri orang alim tu, jika dia berbuat tersalah silap, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampun dia disebabkan dia bermujahadah menuntut ilmu untuk menjadi seorang alim. Memang Allah Ta'ala ampun di situ. Tetapi apabila diri dia ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala sudah kurnia berbagai-bagai ilmu kepada dia, bukan dia ni sengaja tak sengaja, tetapi memang dia tahu halal dan haram, tapi dia tetap bakal langgar juga, maka ini orang panggil orang alim, dikatakan sebagai orang alim su, orang alim yang jahat, na'udzubillah min zalik. Itu sebab apa? Kerana ikutan segala makhluk. Kerana orang alim ni dia menjadi ikutan segala makhluk. Orang alim bila dia kata sesuatu perkara ni, orang akan berpegang pada dia. Jadi orang yang berpegang pada dia tu, terlepaslah hak yang tanggungnya orang alim sendiri. Diri sebab tu kalau orang alim yang sebenar, bila orang ikut dia, maka pahala hak dia buat hak sebenar tu mengalir semua. Dia tidur tu pahala mengalir semua pada orang alim ni, orang alim sebenar yang beramal dengan ilmu dia ni. Berbeza dengan orang yang alim yang jahat, menjadi suatu ikutan kepada orang lain, dosa duk mengalir semua pada dia. Na'udzubillah min zalik. Ini orang panggil di sana ada kelebihan sangat besar bagi orang alim, tetapi di sana juga ada mudarat yang sangat besar bagi orang alim,
yakni orang alim su, orang alim jahat, ada kebinasaan dia. Tetapi jika dia berjaga dengan perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang perkara yang halal, dia jaga, dia jauhi perkara yang haram, maka di sana besar fadilat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah kita tahu bahawasanya salah satunya iaitu tumbuh-tumbuhan ikan di lautan sentiasa berdoa kepada orang-orang yang mempunyai ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Qala musannif rahimahullahu taala, he anak Adam, apabila engkau lihat akan orang yang alim muafakat perbuatannya itu dengan perkataannya, iaitulah alim yang sebenarnya, dan hampir olehmu kepadanya, dan ambilkan olehmu agama daripadanya, dan adalah ilmunya itu segera memberi manfaat kepadamu, kerana ilmu yang keluar daripada hatinya segera masuk ke dalam hatimu, dan ilmu yang keluar daripada lidah itu masuk ke dalam zahir telinga jua, tiada sampai kepada dalam hatinya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Ketahui olehmu, apabila engkau lihat akan orang yang alim muafakat dengan perbuatannya itu dengan perkataan. Kalau kamu lihat orang alim ni, dia muafakat dengan perbuatan dia dan perkataan dia, yakni hak perkataan dia kata begitu, dia pun juga buat begitu. Itu maknanya dia kata begitu, dia buat begitu juga. Kalau mu terlihat begitu, maka dialah alim yang sebenar. Maknanya bukan menyamar. Maknanya dia kata begitu, maka dia buat juga begitu. Bukan maksudnya dia buat begitu, kalau sekali-sekala tu munasabah lagi. Ni kalau dia kata begitu, dia kata begitu, dia buat lain. Dia buat lain, dia kata lain. Maka itu bukan orang yang alim sebenar. Tu sebab itulah nak mencari orang alim yang sebenar, lebih-lebih lagi cukup payah. Tu ada, bukan tidak ada. Sebab itulah Imam Ghazali menyatakan hendaklah kamu membuat contoh orang-orang alim yang terdahulu. Bukan maksud Imam Ghazali di zaman sekarang ni tidak ada orang alim yang sebenar. Tak boleh kita pegang, tak ada orang alim sebenar, malah aku pergi menuntut ilmu, malah aku ni, tak boleh begitu. Itu akan merugikan kita. Tetapi apa yang disebut oleh Imam Ghazali, hendaklah kamu menjadi contoh orang alim yang terdahulu. Maksudnya di saat orang alim terdahulu sudah menjadi bukti sejarah bagaimana kisah-kisah para orang alim terdahulu, sama ada Abu Yazid Al-Bustan, Ibrahim Adham, apa lagi, Iman Hasan Basri, Izzuddin, begitu juga iaitu Al-Iman Safar rahimahullahu ta'ala, Ibn Asakir. Banyak kita lihat. Bila kita membaca sejarah mereka, kita dapat menjadikan diri kita ni orang panggil idola, dan membuat kita ni perjalanan kita lebih berpandukan kepada kehidupan dia. Maksudnya bukanlah kita tak mau ambil zaman sekarang ni orang alim, saya tak mau pakai orang alim di zaman sekarang ni. Tu patut saya tak mau pergi dengar sebab saya tak percaya belaka orang alim di zaman sekarang ni. Tak boleh begitu. Tu kalau kita berpegang fahaman begitu, kita bimbang masuk al-jahilu yufarditu. Orang kalau kita berpegang dengan fahaman begitu, kita bimbang fahaman begitu, akan mudah mencela di kalangan para alim ulama, para syekh-syekh, para tugu alim ulama. Kalau jenis ada fahaman begitu, fahaman hanya nak berpegang dengan ulama-ulama terdahulu saja, hinggalah dia mencela. Sebab itulah hari ni pun kita tak heran kalau ada orang memandang lekeh di kalangan para alim ulama. Itu kita tak rasa heran, kerana itu salah satu fahaman mereka berpegang ulama-ulama dulu saja. Ataupun jenis fahaman satu lagi, mereka nak Al-Quran hadis saja.
Apa-apa perkataan daripada para ulama mereka tak mau pakai. Sebab itulah mereka kata suka-suka. Tu di antaranya. Itu bukan. Yang kita disuruh mengambil contoh ulama-ulama terdahulu yang sudah terbukti jelas perjalanan mereka. Dan bila ada ulama-ulama yang sebenar dia di zaman sekarang, maka kita mengambil contoh juga. Kadang-kadang orang salah faham dengan kata-kata Imam Ghazali. Ini dihurai oleh Imam Asy-Syirazi rahimahullahu taala berkaitan dengan kata-kata Imam Ghazali rahimahullahu taala. Qala musannif rahimahullahu taala, dan bila kamu lihat perbuatan dan perkataan dia itu muafakat dan himpun, iaitu hampirlah olehmu kepadanya. Bila nampak perbuatan dia dengan perkataan dia sama, maka hampirlah, buat dekat-dekatlah dengan dia. Buat apa? Ambil olehmu akan agamanya. Kalau boleh ambil ilmu daripadanya, ambil agama daripadanya, dan ada ilmu itu segera memberi manfaat kepadamu. Kalau ulama-ulama yang sebenar, orang alim yang sebenar ni, orang alim yang sebenar bila dia keluar, iaitu bila dia keluar saja daripada perkataan mulut dia tu, dia akan masuk dalam hati selalu. Itu hebat orang alim sebenar. Dia kata-kata dia tu mutiara dah. Dia akan kata masuk selalu dalam jiwa tu. Jiwa seseorang, orang yang menuntut ilmu dengan dia tu masuk selalu. Ini hebat orang alim yang sebenar. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan kerana ilmu yang keluar daripada hatinya segera masuk ke dalam hatimu. Ilmu iaitu memberi manfaat, yang mana keluar saja ilmu dia tu daripada mulut dia tu kerana mari daripada hati dia. Hati dia keluar sehingga masuk dalam hati kamu. Dan ilmu yang keluar daripada lidah itu masuk ke dalam zahir. Itu adapun ilmu yang keluar pada lidah dia tu hanya masuk pada zahir saja, tiada sampai kepada hati. Jadi orang yang alim sebenar ni, kata-kata zahiriyah dia tu, kata-kata mutiara dia tu dengar melalui mulut dia, tapi hakikatnya dia masuk dalam hati seseorang tu. Maksudnya kita tengok apa kata-kata, kita lihat kata-kata imam, para ulama-ulama terdahulu, kita tengok kata-kata mereka itu, mereka tu dikatakan kata-kata mereka. Adakah kita dengar ucapan mereka? Kita tak dengar. Tapi kita baca ke dalam kitab ke disebut ini kata Imam Ghazali, ini kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ini kata Imam An-Nawawi, ini kata Imam Syaukani, ini Abu Hasan Asy-Syazili, gini. Kata-kata dia tu, adakah dia kata? Memang dia kata, kita dengar ke perkataan dia, kita tak dengar perkataan dia. Siapa sebut? Seseorang sebut, mungkin di kalangan para ulama sebut, tapi perkataan itu masuk dalam jiwa kita, bukan daripada perkataan dia. Maknanya bukan zahir percakapan dia, dia cakap ni macam saya cakap sekarang ni. Saya cakap sekarang ni mungkin masuk didengar oleh telinga selalu. Tetapi kalau ada orang khabar kata saya kata begini-begini, saya kata begitu, tapi perkataan itu masuk terus di dalam telinga seseorang. Itu zahiriyah. Panggil, walaupun para ulama-ulama terdahulu yang ahli haq yang sebenar, mereka kita tak dengar perkataan dia, tapi bila ulama sebut perkataan dia begini, dia masuk selalu dalam telinga. Berbeza dengan ulama yang tidak sebenar. Ulama yang tidak sebenar, bila dia bercakap, maka iaitu tidak lekat kepada dalam hati seseorang. Itu di antaranya. Dia dua saja. Perkataan para alim ulama disebut dalam kitab-kitab, dua saja. Kadang-kadangnya disebabkan iaitu murid itu sendiri, ataupun disebabkan guru itu sendiri. Kadang-kadang ibarat kata masuk pilih bahasa, itu cuai daun keladi, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tu seperti mana Syekh Wazir kata, Syekh Wazir menyatakan ibarat dia dua, sama ada diri penuntut ilmu itu ataupun diri orang alim itu sendiri.
Dia menyampai ilmu kadang-kadangnya mungkin bermasalah kepada orang alim itu sendiri, menyebabkan ilmu tak boleh nak timba dalam seorang murid itu, ataupun masalah murid itu sendiri. Itu di antaranya. Itu kata Syekh Wazir lah. Syekh Wazir di Masjid Muhammadi. Dulu-dulu rajin jugalah ngaji kitab Ihya Ulumuddin dengan dia dulu. Ini ada lagi di Masjid Muhammadi. Pagi-pagi dulu, pagi Ahad dia biasa ngajar. Tu Syekh Wazir kata begitu. Jadi salah satu seorang pakar hadis lagi lah, ulama hadis juga dia. Selain Maulana Husain Al-Qudri, dia pun ulama hadis juga. Syekh Wazir ada lagi lah ni. Ada lagi di Masjid Muhammadi. Dia kata bahawasanya itu kadang-kadangnya bermasalah. Kadang-kadangnya orang alim yang sebenar ni iaitu dia kata tu masuk selalu dalam jiwa dia. Itu hebat. Dia ada orang alim, dia bidang syariat, dia orang alim alim hak yang sebenar tu. Ada yang kena insanul kamil tu, hak tinggi lagi, hak tu hak bisa lagi, hak tu dunia tidak bergantung tu dengan dunia. Wali-wali Allah tu, kekasih-kekasih Allah tu, Syekh Qadir, para wali-wali Allah yang uzlah tu, itu hebat lagi tu. Makam dia makam-makam perjalanan yang banyak Tuhan buat ni. Kita tu sekurangnya kita duduk ke makam orang soleh, maksudnya kita ikut jalanan-jalanan orang soleh pun alhamdulillah dah. Tu kita ikut jalanan-jalanan orang soleh begini pun alhamdulillah dah. InsyaAllah kalau kita istiqamah ikut jalanan-jalanan orang soleh, Allah Ta'ala akan angkat martabat kita, martabat yang seterusnya. Itu di antara disebut oleh para alim ulama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid darain ya rabbal alamin. Anak Adam, takut olehmu akan orang yang alim yang tergelincir, yakni orang yang berbuat akan suatu perbuatan yang bersalahan dengan ilmunya, maka bahawasanya mudarat yang amat besar baginya, dan nanti olehmu akan kembali kepada mengamalkan, kerana ilmu itu tiada ia mensiakan akan yang empunyanya pada ghalib. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Anak Adam, ni ulama kata lagi, anak Adam, takut olehmu akan orang alim yang tergelincir. Apa maksud tergelincir? Yakni itu yakni orang yang berbuat akan suatu perbuatan yang bersalahan dengan ilmu dia. Itu orang alim gelincir. Orang alim yang gelincir ini ialah orang yang alim yang bersalahan dengan ilmu dia. Dia bersalahan, iaitu dia bersalahan dengan sesuatu perbuatan dia tu, dia bersalah dengan ilmu dia. Ilmu hak dia belajar sepatutnya begini. Kata hak ni tetap hak ni yang tetap haram, dia kata halal. Hak ni kata hukum kata haram, dia kata hukum ni halal. Hukum kata ini halal, dia kata ini haram. Itu dia bersalahan dengan ilmu dia tu, dengan ilmu yang sebenar tu. Mungkin disebabkan banyaklah disebut Rasulullah SAW kerana dunia yang sedikit. Mungkin disebabkan dengan dunia, dengan jawatan ke, dengan apa ke, dia sanggup gelincir ilmu dia ni, dan bersalahan perbuatan dia tu dengan ilmu dia. Ilmu tetap sebenar, maka bahawasanya mudarat yang amat besar baginya. Jenis orang alim hak jenis gelincir begini, na'udzubillah min zalik, mudarat ia sangat besar sama sekali. Mudarat sangat besar. Bukan sahaja dia menyesatkan manusia, ataupun dia termasuk dalam golongan dhalla wa adal, sesat lagi menyesatkan. Dhalla tu satu kesesatan dah, dhalla wa adal lagi menyesatkan. Ini bahaya. Panggil iaitu bila orang alim tergelincir, maka ini bahaya, dia menyesat lagi menyesatkan. Nauzubillah min zalik, ini bahaya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid darain ya rabbal alamin. Dan nanti olehmu akan kembali kembalinya kepada beramal. Bila dia kembali, nanti olehmu akan kembalinya kepada mengamal, kerana ilmu itu tiada ia binasa. Jadi kita menanti, kamu tunggu bahawasanya
kembalinya kepada mengamal. Kamu tengok dia ni kembali kepada beramal dengan ilmu dia itu. Sebab dia gelincir, dia tergelincir daripada ajaran yang sebenar, dengan kefahaman yang sebenar. Lebih-lebih lagi learning, fahaman-fahaman learning di akhir zaman learning banyak. Zaman sekarang ni orang kafir ataupun orang yang fahaman-fahaman ni, dia tak serang kita melalui dengan senjata, tembok ke dan sebagainya. Salah satu fahaman orang Yahudi, orang kafir ni, dia nak menyesatkan orang ni salah satu fikrah lah. Serangan fikrah ni, serangan kefahaman yang kononnya Islam nak begini, tetapi lari asas yang sebenar, lari pada agama, daripada ajaran Nabi SAW hak sebenar. Ini bahaya. Ini bahaya. Lebih lagi kadang-kadang fahaman begini, serangan fikrah ni, fikiran ni dia serang kepada orang-orang muda, orang yang baru, orang muda-muda baru nak faham dengan ilmu agama ni. Dia ambil hak begini lah. Atau satu lagi, dia cari orang cerdik-cerdik belajar, orang masuk ke bidang doktor ke bidang apa ke, dia pergilah golongan hak begini. Dia pergi, dia cerita faham Islam begini. Menyebabkan bila timbul fahaman dia kefahaman dia itu diberi kepada orang-orang yang cerdik begini, lalu bila orang cerdik begini balik kapur dan sebagainya, menyesat, ni fahaman tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Itu bahaya. Ini salah satu fahaman yang membahayakan. Sebab itulah bila kalau kita melihat orang alim ni, dia kembali kepada ilmu dia yang sebenar, maka bolehlah kita ikut. Kerana ilmu itu tiada mensiakan akan yang mempunyai pada waliknya. Ilmu itu hakikatnya, walaupun orang alim tu dia gelincir sekalipun, ilmu yang ada padanya, kebenaran itu tetap kebenaran. Sebab itulah Al-Imam Ibn Asakir rahimahullah ta'ala ataupun Fakhruddin Ibn Asakir menyatakan al-haq bil haq sabitul haq walau yakhrujul baqarah. Kebenaran itu tetap kebenaran walaupun keluar daripada seekor lembu yang bodoh. Yang kita selalu dengar, lembu yang bodoh kata iaitu 4+4 8. Maka hakikatnya, pada ilmu hakikatnya memang 4+4 8. Tak boleh nak tipu dah. 4+4 memang 8. Walaupun lembu yang tidak belajar, yang disentiasa digelar sebagai seekor lembu yang bodoh, tapi bila dia menyatakan suatu kebenaran, maka wajib kita menerima kebenaran. Itulah hakikatnya ilmu. Hakikat ilmu ini, ilmu ni duduklah di mana saja, tetapi yang menjadi masalah yang mempunyai ilmu itu. Ilmu itu dia tidak mensia-siakan akan yang mempunyai ghalib pada ilmu itu. Dia tidak mensia-siakan tuan dia, tapi tuan dia sendiri yang membinasakan ilmu dia. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Bermula orang yang alim yang tiada mengamalkan seperti ilmu itu, maka jadi ilmu itu haba'an mansura, yakni habu berhamburan. Yakni jikalau mencari pahala ilmunya itu, tiada mendapat ia akan dia seberat zarah jua pun. Dan orang yang berbuat ibadah dengan ketiadaan ilmu itu, maka jadilah ibadahnya itu haba'an mansura, pada pihak tiada mendapat pahala. Kerana ilmu itu umpama pohon dan amal itu umpama buah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Bermula orang yang alim yang tiada mengamalkan seperti ilmu itu, maka jadilah ilmu itu haba'an mansura, yakni abu berhamburan, yang yakni jika mencari pahala ilmu itu tiada mendapat ia akan dia sebesar zarah sekalipun. Jadi orang yang alim yang tidak beramal dengan ilmu dia itu, maka jadilah
ilmu itu haba'an mansura, habu berhamburan. Debu, kalau kita tengok debu ni, kita angin tiup dia terbang. Kita nak ambil pun payah debu. Maka begitulah nisbah sia-sia. Haba'an mansura di situ sebab apa disebut haba'an mansura? Kerana perbuatan sia-sia. Dia ada ilmu, dia tidak beramal dengan ilmu dia, maka seperti haba'an mansura, iaitu debu yang berhamburan, yakni jikalau mencari pahala ilmu itu tiada mendapat, ia akan terzarah sekalipun. Dia suatu hari nanti bila dia akad kelak, dia ataupun di alam barzah, dia nak mencari pahala ilmu dia ni. Di mana pahala ilmu dia ni? Hak dia menuntut ni. Yang dia sebar ilmu kepada orang ni. Macam mana tak ada ni? Rupa-rupanya haba'an mansura. Jadi debu berhamburan. Nauzubillah min zalik. Ini di antaranya. Dan orang yang berbuat ibadah dengan ketiadaan ilmu itu, maka jadilah ibadah itu juga haba'an mansura, pada pihak tiada mendapat pahala. Kerana ilmu itu umpama pohon, dan amal itu umpama buah. Jadi begitu juga orang alim tidak beramal dengan ilmu dia seperti haba'an mansura, seperti debu berhamburan, sia-sia. Sia-sia, debu ni sia-sialah. Ni sebuah sia-sia. Begitu juga orang yang iaitu disebut lagi oleh para ulama, begitu juga orang yang berbuat ibadah dengan ketiadaan ilmu. Rajin sangat ibadah, orang sembahyang, dia sembahyang, orang naik haji ke Baitullah, dia haram, dia naik haji, orang buat umrah acak-acak kali, dia buat umrah acak-acak kali juga. Orang buat lagi, buat ibadah itu, dia buat ibadah ini, tapi tak ada ilmu. Orang rokok, dia rokok, orang sembahyang tarawih, dia pakai sembahyang tarawih juga. Tak salah sembahyang tarawih tu. Tapi tak ada ilmu. Sembahyang tu orang panggil tak betul. Orang ambil sembahyang, dia ambil sembahyang, tapi ambil sembahyang pun dia tak bukan, tak betul. Untuk ini, bila dia tak ada ilmu, maka dia buat sia-sialah. Dia seperti juga haba'an mansura, seperti debu berhamburan. Hak inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW, iaitu berapa ramai mereka yang bertahajud di waktu malam, berapa ramai orang yang berpuasa di siang hari, puasa sunat, berapa ramai orang yang mendirikan sembahyang sunat, berapa ramai orang yang zikrullah, tetapi menjadi haba'an mansura, debu berhamburan. Banyaklah ulama kata perkara-perkara yang menyebabkan jadi haba'an mansura. Kadang-kadangnya orang alim dia beramal dengan ilmu dia, tetapi tetap menjadi haba'an mansura juga. Salah satunya sebab dia tidak ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Imam Ghazali rahimahullahu taala, Imam Ghazali Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan kepada dia. Tak kala dia menuntut ilmu dengan adiknya Ahmad, dan dia merasai sesuatu yang tidak kena dengan nuntut ilmu itu, lalu dia Allah Subhanahu wa taala buka mata hati dia, rupanya dia menyatakan, aku masuk ke madrasah ini kerana takut lapar, takut tak ada orang tanggung. Tiba-tiba aku menentukan niat aku untuk belajar ilmu kerana Allah. Begitu laju ilmu masuk dalam dadaku, sehingga Al-Imam Ghazali bila berkaitan dengan ikhlas, dia menyatakan al-ikhlasu sidqu ma'allah azza wa jalla. Ikhlas itu ialah engkau benar bulat hati benar-benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlasu ta'allumu bil hayat. Ikhlas itu mengajar kehidupan manusia. Al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu adalah ruh kepada ibadah. Maksudnya, kalau tidak ada ikhlas dalam buat ibadah, maka macam mana ibadah kita nak comel seperti kamasalil jasad, seperti jasad yang tidak ada ruh, macam mana boleh hidup? Itu di antaranya. Jadi sebab itulah orang kadang-kadangnya orang alim dia jadi haba'an mansura disebabkan dia tidak beramal dengan ilmu dia. Kadang-kadangnya orang alim jadi haba'an mansura disebabkan dia tidak ikhlas dengan ibadah dia. Begitu juga dengan orang yang rajin buat ibadah siang dan malam, di waktu malam, bangun tahajud dan sebagainya, tetapi
tetap menjadi haba'an mansurah juga disebabkan dia buat ibadah bukan dengan ilmu, buat ikut selera dengan nafsu yang ditipu daya oleh syaitan. Sebab itulah al-ilmu bita'allum. Ilmu itu mesti dibelajar. Al-ibadatu aslul ilm. Asas kepada ibadah itu mesti dengan ilmu. Asas kepada ibadah itu. Sebab itulah Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, muqaddimah kitab dia disebut apa? Al-Israr al-ilmu afdal ibadah. Al-ilmu bi syari'ati, iaitu mensibuk-sibuk dengan ilmu itu seafdal ibadah, kata Imam Ibn Hajar dalam kitab Sirajul Wahadnya. Dalam kalau kita buka kitab Sirajul Wahad, depan sekali kita Arab Sirajul Wahad, depan sekali ditulis al-israr al-ilmu afdal ibadah, mensibuk-sibuk dengan ilmu itu seafdal ibadah. Ilmu mana? Syari'iyah, ilmu syariah. Ilmu syariah ni tahu halal haram, betul sembahyang, betul rokok, sujud, sembahyang macam mana, itu di antaranya. Jadi sebab itulah ramai orang buat ibadah tetapi tetap menjadi haba'an mansurah kerana buat ibadah tidak betul. Kerana ilmu itu umpama buah, ilmu itu umpama pohon pokok, dan amal itu umpama buahnya. Macam mana nak hasil buah yang baik jikalau pohon dia bermasalah, yakni ilmu tak ada, ilmu pohon tu tak ada, macam mana nak hasil buah yang baik, ataupun nak hasil pahala yang comel, jikalau dengan ilmu tak ada. Itu di antaranya. Bermula yang dikosak dengan memelihara pohon itu kerana diambil buahnya, bukan kosak kepada pohon ini, hanya memulia pohon kerana ia asal daripada pekerjaannya. Kita baca sini, bermula yang dikosak dengan memelihara pohon itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini, apa yang disebut oleh para ulama dalam kitab ini, mudah-mudahan kita dapat iktibar dan mudah-mudahan kita ambil ibrah, yakni pengajaran apa yang disebut oleh ulama dalam kitab ini. Jadi sekarang ini dulu, wallahu a'lam, auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akinna bit taqwa wa jibna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.